Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Moga berada dalam keadaan ceria-ceria selalu. InsyaAllah hari ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu tajuk tabligh, sifat wajib bagi Nabi. Para Nabi wajib ada sifat ini, iaitu menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para Nabi daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW, mereka ini menyampaikan seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun di kalangan Nabi yang menyatakan sebaliknya. Baik, Nabi Muhammad SAW sendiri telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Kebaikan itu perlu disebarkan, walaupun dengan sepatah ayat, walaupun dengan satu perkataan, bahkan dengan perbuatan sekalipun. Sekiranya dengan perbuatan kita itu dapat memberikan kebaikan ataupun memberikan kesan yang baik kepada orang lain untuk orang itu berubah menjadi lebih baik, maka itu adalah merupakan satu cara penyampaian. Jangan sesekali menyembunyikan kebaikan, jangan sesekali kita menyembunyikan nasihat-nasihat yang baik, kerana itu tidak disukai ataupun menyalahi sunnah Nabi SAW. Apabila menyebutkan berkenaan dengan sifat tabligh ini, maka Nabi menyampaikan dakwah ini, seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bukan mudah, bukan terus bila Nabi sampaikan itu terus ramai macam ni. Tak. Sebenarnya Nabi melalui beberapa fasa. Fasa yang pertama di kalangan orang yang paling dekat sekali dengan baginda Nabi SAW, iaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali dan juga beberapa orang yang dekat. Dan dakwah ini dilakukan, penyampaian ini ataupun sebaran dakwah ini dilakukan secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Bahkan pada ketika itu kalau diketahui sudah pasti mereka ini, di mana yang mereka yang mengikut Nabi ini akan disiksa, akan diperlakukan dengan macam-macam lagi. Jadi sebab itu Nabi ini orang yang bijaksana. Dia tidak terus pergi terang-terangan untuk menyampaikan dakwah Nabi. Kerana ketika itu kalau disampaikan terus secara terang-terangan, sudah pasti satu benda itu rare, janggal untuk orang Arab Quraisy ketika itu. Yang kedua, mungkin akan mendatangkan bahaya ataupun kemudaratan kepada Nabi ketika itu. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting, tidak ada lagi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan kepada orang yang lebih ramai. Kenapa? Nabi ini utusan Allah, maka Nabi mendengar apa yang Allah perintahkan. Mudah kan? Baik, fasa yang kedua dalam Nabi menyampaikan, iaitu tabligh, ialah Nabi menyampaikan secara terang-terangan. Bukan senang ya. Kenapa? Ketika mana Nabi mengumpulkan umat ataupun kaum Quraisy ketika itu, penduduk Mekah ketika itu di Bukit Safa, selepas menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi telah mengumpulkan penduduk Mekah ni, panggil, kata, kalau aku kabarkan kepada kamu semua ni, kalau aku bagi tahu belakang bukit ini ada tentera-tentera berkuda yang ingin menyerang kita, kamu percaya ataupun tidak? Sudah, mereka ini sangat mempercayai Nabi, sehingga Nabi ini diberi gelaran Al-Amin. Pada ketika itu peristiwa ini dikatakan berlaku pada tahun kedua kenabian, iaitu sebelum pengislaman Sayyidina Hamzah dan juga Umar Al-Khattab pada tahun ketiga dan keempat Hijrah. Maka ketika itu Islam itu belum dikuatkan lagi dengan orang-orang yang hebat-hebat ni. Tapi Allah dah perintahkan Nabi untuk bagi tahu kepada orang ramai, untuk ajak orang ramai, untuk ajak penduduk Mekah ketika itu meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah Abu Lahab menentang Nabi dengan menyatakan bahawa celakalah kamu wahai Muhammad, kamu panggil kami mari sini semata-mata untuk negara benda ini, kan? Semata-mata untuk mengajak mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menemplak kembali Abu Lahab ni, bukan orang lain. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Allah celakakan balik Abu Lahab ini kerana mencelakakan Nabi dengan ayat yang sangat popular yang selalu dibaca oleh kita di dalam Al-Quran, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nampak qalqalah akbar hujung tu. Punyalah Allah nak menekankan berkenaan dengan Nabi ini orang yang sangat-sangat mulia. Kamu mencelakakan kekasih aku, kamu mencelakakan utusan aku, maka terimalah kembali kecelakaannya. Jadi kepada siapa lagi kita nak ikut? Ikutlah Nabi, betul tak? Fasa yang ketiga yang Nabi lalui dalam menyampaikan dakwah ini ataupun dalam bersifat dengan sifat tabligh ini, sampai satu fasa dinamakan fasa tepu. Fasa tepu ini maksudnya fasa yang dah tak boleh nak pergi dah. Umat Islam di Mekah ketika itu disiksa, dibuat macam-macam, diperlakukan macam-macam, dibunuh, disiksa, dibuat macam-macam lah. Maksudnya Islam tu dah tak boleh nak disebarkan lagi, kan? Jadi apa yang Nabi buat? Nabi bergerak ke Taif. Nabi bergerak ke Taif. Maksudnya di sini gambaran fasa yang ketiga yang Nabi buat, iaitu menyampaikan kepada masyarakat luar. Dah orang dalam tak mau terima dah, dah masyarakat tempatan dah tak mau terima, susah sangat nak terima, maka Islam itu disampaikan kepada orang luar. Itu pun bukan senang. Itu pun bukan senang. Kenapa? Kerana kalau orang dalam pun payah nak terima, orang yang kenal kita pun payah nak terima, ini kan orang luar. Maka apabila Nabi pergi ke Taif, apa yang diperlakukan oleh penduduk Taif? Penduduk Taif sambut Nabi dengan apa? Sambut Nabi dengan batu, sehingga malaikat yang menjaga bukit ketika itu sangat marah dan menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau diizinkan aku nak campak bukit ni pergi kat dia. Aku nak campakkan bukit ni pergi dekat dia orang. Punyalah marah. Tapi mulianya Nabi kata tak apa. Kalau kita apa? Tak usah kata bukit.
Kalau kita lah, kita kata tak usah kata bukit. Kalau ada batu, ada air, ada api, campur lagi banyak-banyak. Itu kita. Tapi Nabi tak. Nabi dalam keadaan dah berdarah-darah itu pun, dalam keadaan bukan nak pergi buat jahat, Nabi nak pergi buat baik, Nabi nak menyampaikan perkara baik, Nabi nak menyeru orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun disambut dengan batu, dan Nabi tak balas dengan kejahatan. Nabi balas dengan kebaikan. Nabi bahkan berdoa kepada mereka, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan tentang sifat tabligh Nabi ini, apabila Nabi tidak pernah berputus asa untuk menyampaikan risalah tauhid ini, maka Allah mencampakkan satu golongan manusia, yang mana mereka ini bukan di kalangan penduduk Mekah, bukan di kalangan orang-orang yang kenal dengan Nabi, tapi mereka adalah penduduk satu negeri yang sangat hebat, yang disebutkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara Madinah, yang dulu dikenali sebagai Yathrib. Dan disebabkan penduduk-penduduk di sini orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhati besar, berjiwa besar, meraihkan orang-orang yang datang daripada luar. Mereka ini telah mendengar tentang seruan Islam, dan akhirnya mereka seronok untuk bertemu Nabi, sangat teruja untuk bertemu dengan Nabi, dan mereka telah menerima kehadiran penghijrahan kaum muslimin daripada Mekah ke Madinah. Itu yang boleh berlaku peristiwa hijrah. Ada peristiwa-peristiwa sebelum itu yang murid-murid akan belajar dalam bab khusus tentang penghijrahan. Risalah tabligh ini juga bukan dilakukan oleh Nabi seorang. Nabi bersama-sama dengan sahabat juga yang ada ketika itu turut sama-sama untuk menyebarkan Islam ini, menyebarkan risalah tauhid ini. Sebab itu Nabi tidak pandai membaca, Nabi tidak pandai menulis. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, supaya tidak ada orang yang boleh nyatakan bahawa Al-Quran itu sengaja dibuat-buat oleh Nabi. Maka benarlah Al-Quran itu mukjizat. Orang tak boleh kata Nabi ini pandai mereka. Tak, sebab Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Maka Nabi ada tukang tulis, Nabi ada sahabat-sahabat yang pandai dalam bidang-bidang tersebut, yang menulis surat, yang menolong Nabi untuk menulis surat, mengutuskan kepada kerajaan-kerajaan di luar sana, mengutuskan kepada kabilah-kabilah di luar sana. Tentang apa? Tentang keindahan Islam, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja Nabi. Daripada saat Nabi mula-mula diutuskan menjadi Rasul pada umur 40, sehinggalah Nabi wafat pada umur 63 tahun. Itulah kerja Nabi. Kalau kita sebut tentang kerja Nabi, apa kerja Nabi? Kerja Nabi ialah mengajak manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya risalah tauhid, iaitu menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala esa dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila sebut tentang sifat tabligh ini, ada beberapa perkara ataupun poin penting yang murid-murid kena tahu. Yang pertama, Nabi adalah seorang yang sangat sabar. Yang kedua, mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang ketiga, Nabi tidak mudah berputus asa. Yang keempat, Nabi sentiasa berpandangan positif, tidak pernah berpandangan negatif. Kenapa? Kerana Nabi bergantung dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa yang kita kena buat? Kita kena sambung risalah penyampaian agama ini. Kita kena sampaikan kebaikan. Kita kena bagi tahu dekat siapa-siapa yang kita kenal bahawa marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh kehidupannya. Setiap langkahnya, setiap perbuatannya, setiap pertuturannya itu menyatakan bahawa dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak hidup kita ini, hidup rakan-rakan kita, hidup orang yang dikelilingi kita ini, hidup dalam keadaan hidup beragama, hidup mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahu bahawa Allah itu sentiasa ada dengan kita. Wallahu a'lam.